Hai semua, selamat pagi, selamat petang dan selamat malam. Pertama kali saya kenalkan diri saya dulu. Saya Haikal. Saya bekerja sebagai akuaris di kedai akuarium lokal terletak di Shah Alam. Dalam channel saya ini, saya nak sharekan sikit aktiviti-aktiviti, akuarium-akuarium dan apa-apa sahaja projek yang saya buat dengan anda semua. Harap dapat memberikan idea, entertainment dan juga memupuk minat dari kalangan penggemar hobi-hobi akuarium, kolam dan sebagainya. Jadi ini akuarium pertama saya upload di channel ini. Dengan sokongan anda semua, saya berharap anda akan berikan semangat lagi lah nak upload video-video yang lagi best. So berikan ya sokongan dan juga tunjuk ajar bagi newbie macam saya. Enjoy ya. Nak pergi cari akuarium. Yang mula-mula nak cari yang besar macam almari, tapi tak wujud kot. So sekarang dengan Abang Ashraf kita dan Bali. Lala tutup muka pula. Okay. Dia kedai ni dekat Oakland Road. Exotic Reptile Pets and okay, saya tak boleh baca terbalik. Exotic Pets and Reptile Center. Dah sampai. So kita nak cari aquarium dia. So ini kedai dia. Besar. Ada macam 18,000 parking untuk dia saja. Kita akan masuk sekarang. Satu aquarium. Lepas tu kita pergi high pressure adjustable rainfall system. Kayu sikit dengan kepala buaya. Kepala buaya ni kita ada hidungnya, tapi ni yang mati lah, replika. Alright. Okay, we just went shopping and buy all the aquariums and woods, bark, everything. So mungkin sekejap lagi lah kot sedap. Tengoklah kalau ada masa free. Kita nak cari periuk kera yang duduk atas lantai. Kalau kita nampak pokok periuk kera ni orang gantung. Sebab dalam lantai ni, dia kebanyakan yang spesies yang duduk dekat paya-paya, jadi dia boleh tahan air. Jadi kita nak kena cari lah. Okay, sekarang kita nak beli pokok pula. Mencari pokok yang semi-aquatic ataupun yang boleh tahan air lah, senang cakap. Kita Sungai Buloh. So kita beli pokok yang macam separa mati, pokok gantung dan bekas untuk nak tanam pokok nanti. Sebab kalau nak silikon agak leceh lah, nak silikon, nak buat partition semua. Jadi cara ni paling mudah, tapi kena pandai hias lah. Kalau tak nanti nampak hudu. Okay, sekarang kita dah habis shopping. Dah beli aquarium, tempat nak letak pokok-pokoknya. Ni yang favourite saya, periuk beruk. Cantik lah, tapi bukan terjuntai punya kan. Dia sat daripada tanah, tapi akan juntai juga. Mungkin letak belah atas aku. Lampu untuk buat dia punya mist dengan hujan. So sekarang nak tengok macam mana nak letak pokok ni dulu. Pakai grinder. Tekan grinder kan, kita potong sebab ni terlalu tinggi. Dan dia ada lubang, kalau pasal ada lubang, kita akan coverkan satu lubang ni supaya air tak masuk. Sebab pokok-pokok ni bukan air banyak. Kalau buat macam ni, space kecil, kalau kita nak cover bahagian ni, nanti kan kita punya space kat air sikit je, tak cantik. Dia guna cover cantik half. So ni mungkin terlalu besar, kita mungkin pakai yang ni. Aku nak try susun lah. Kalau ikut tengok kan macam tadi 3 option ni je lah. Kalau yang ni besar sangat, memang tak nak lah. Memang tak jadi reject lah. Jadi kita susun 1000 tahun kemudian lah. Okay, sekarang kita tanda dia punya. Okay, kita tahu dia punya water level kat tinggi mana. So kita kena tanda tinggi sikit daripada water level tu. Jadi air daripada aquarium ni takkan masuk dalam tapuan ni.
Walaupun tupperware ni ada lubang bawah tapi dah ditutup. Jadi kita tahulah dia tak ada air dalam ni. Jom tengok dia potong. Jadi tengok dia ni potong, tak pakai glove, tak pakai mask, tak pakai boot. Jadi potong kaki saya kena. Tapi tak apa, dia pro, jangan risau. Okey, sekarang pula nak potong backdrop dia, dibuat pada polystyrene. Boleh dapatkan kat kedai ikan lah selalunya ni. Tengok saya potong macam mana. Main selit je. Lepas ni kita akan gam lah. Ni tengok tak ada ukur tak apa pun main potong tau. Sebaik fit. Tak fit pula. Orang belakang pula nak potong. Tengok. Sebab tu kena pakai baris. Ini dah pakai baris. Main letak hentam je. So kita akan silikon tengah ni, kita akan cuba meltkan bagi dia nampak rata. Jadi nanti belakang takkan nampak pun. So dia just macam nak kurangkan sakit mata. So now ini dah okey. Tengok dia macam mana. Kita cabut sikit dia punya bulu-bulu ni. Kita acu semula tupperware tadi bekas. Cuba susun ikut yang tadilah plan dari awal. Kalau macam ni okey tak? Okey juga. Better lah ya. Kena silikon. Nak sambungkan semua benda ni. Nak buat dia jadi solid supaya tak gerak-gerak. Kita akan pakai foam untuk buat kolam. Okay, ni bukan untuk kolam. Ini bukan untuk kolam. Kita letak sealant dulu. Okay, sealant foam ni ataupun dipanggil PU sealant, dia akan mengembang. Lepas tu dia akan penuhkan semua ruang-ruang yang ada gap ke, dia akan penuhkan. Bila dia keras, memang kuat gila. Dia boleh kita potong ataupun bentukkan sebelum dia betul keras. Atau kalau keras betul, kita akan potong lah, bentukkan shape ke apa. Ini memang efisien gila. Dia boleh digunakan untuk batu, kayu, plastik dan termasuk polystyrene. Jadi kalau nak pakai ni untuk menghias ataupun membuat aquascape, memang kita guna ni lah. Nanti saya akan linkkan kat mana boleh dapatkan PU sealant ni. Tapi make sure dia yang aquatic ataupun digunakan untuk kolam ataupun aquatic animal yang safe lah. Saya akan penuhkan semua ruang ni sebab tak boleh, tak nak ular tu akan selit atau masuk kat celah-celah ni. Kita penuhkan je semua. Selamat. Itu nanti dulu. Kita akan tunggu dia kering. Dia akan start potong bagi nampak bentuk sikit lah. So, sekarang kalau nak tampal apa-apa seger, nak bagi nampak dia normal natural, boleh buat juga lah. Okay, masa dia tengah tacky ataupun melekit lagi ni, kita boleh tampal batu ke ataupun bark ke supaya dia lagi cover. Okay, ni bilik saya. Dia agak serabut sikit lah, tengah kemas-kemas sikit. Bila tengok ni, kita macam kabinet IKEA ni lah, nampak macam tak kuat. Kucing pula. Ni kucing selama Saturn. Setelah meja jati bonda telah dicuri, kita letak kat bilik. Aquarium pun dah angkat. Sekarang kita mula nak menghias. Mulalah angkat pasu, batu, kayu, pasu pula. Boleh tengok semua benda ni dah keras dan berupa gelembung. Ni kita akan potong nantilah bagi dia rata, pengitkan atau nak cat pun boleh. Kebiasaan kalau nak cat tu saya kurang sikit lah, malas sikit. Tapi korang kalau nak cat boleh gunakan sama ada akrilik
yang selamat digunakan untuk hidupan akuatik. Kita letak sabut kelapa dulu. Okey, sabut kelapa ni memang digunakan untuk supaya pasir-pasir atau tanah kita letak atas tu tak turun sampai ke bawah. Dan kita jimat juga space. Jadi bila atas tu tak perlulah kita penuh tanah daripada atas sampai bawah. Jimat lah. Okey, saya letak pasir. Pasir ni bercampur dengan pasir laut dan juga pasir sungai. Boleh dapatkan di kedai akuarium. Saya pakai colour ni, dia merah sikit sebab saya rasa dia macam kontras dengan warna hijau. Nampak cantik lah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita letak pula batu. Batu sungai ni memang saya dah ada kat kolam, ada lebih. Jadi saya main celok saja. Kita pun susun. Susun ni nak cover bekas ni lah, bekas hitam ni. Kita securekan, make sure dia terselit, tersendat, jadi dia tak boleh jatuh. Jadi make sure dia secure sebab ular ni nanti kan kasar, nanti jatuh semua benda. Jadi kita securekan betul-betul. Susun ikut natural, batu besar, batu kecil, selang-seli. Okay, cuba acu dulu kayu, nak tengok macam mana, nak susun macam ni ke macam mana. Kalau boleh kayu ni memang nak letak dia, jangan masuk air banyak sangat. Sebab majoriti kayu yang kita beli dekat kedai aquarium ke, dia ada tin dia bawa macam brown water. Kalau masuk terendam banyak sangat, nanti air tu terlalu brown, dia tak nak. Jadi kita akan letak dia sikit je tenggelam dalam air. Landscape ataupun kayu-kayu macam ni, kita kena keep in mind kat mana cahaya, kat mana shadow. Jadi saya nak shadow dia kat tengah, tapi belah kanan dan belah kiri ni terang. Itu kita nak. Jadi mainlah dengan kontras, gelap, terang. Tapi semua benda ni kita akan check cahayaan gunakan lampu bila kita tengah susun nanti. Bila tengah susun, kita akan check 2 kali 3 kali untuk lighting position. Sebab certain pokok nanti kalau takkan cahaya, masalah pula. Dan juga certain pokok pula kalau terlalu banyak cahaya pun akan merajuk. Jadi kita akan tengoklah kedudukan mana yang sesuai untuk setiap pokok. Semua kayu-kayu ni yang belah bawah, yang belah lubang-lubang ataupun yang lekuk-lekuk, semua kita boleh pakai, gunakan untuk letak pokok tu nanti. Kita nak tambah batu lagi sebab nak boleh cover sebanyak yang boleh lah. Yang belah bawah-bawah lantai ni kalau letak batu sikit lebih more natural. Ada batu kecil, batu sedang. Sekarang nak acu pula kayu belit-belit. Kayu ni. Kita kalau boleh tak nak dia macam sehaluan, kita buat dia criss-cross. Macam ni nampak saya cuba silangkan. Jadi nampak ada dynamic sikit, instead of semua macam duduk sengit sebelah aja kan. Yang ni pula kena potong, tinggi sangat. Ini masanya kita nak have fun dengan susunan pokok. Pertama sekali kita acu dulu, letak je dulu, tengok macam mana kedudukan dia cantik ke tak, dapat cahaya ke tak. Main letak je dulu. Composition dia kita akan tengok ujung nanti. Macam ni idea saya nak letak macam ni lah. Yang belakang ni, yang terjuntai tu, kau boleh duduk kat belakang dinding. Mana yang tak mau cahaya, kita letak bawah. Mana yang perlukan cahaya, kita letak atas. Kita susun dulu sampai puas hati. Saya nak susun ni lebih kurang nak 1 jam jugalah. Duduk balik sana, belik sini. Ni letak moss tu, letak kat atas lah, kejap kat bawah. Ni main letak-letak je, jadi autogolek lah ni semua benda. So kita nak tengok je dulu. Macam ni tengok dari jauh, cantik ke tak? Kalau tak puas hati, belik lagi, usik lagi. Kemudian kita time nak check kedudukan pokok dengan lampu. Ni benda yang paling penting. Jadi saya buat adalah pegang je lampu, tengok kat mana cahaya sampai lantai tak, sampai dasar tak, ataupun kat atas je. Nampak kat sini ada shadow, jadi boleh letak benda yang gelap. Kalau tak, kita kena alihkan pokok, gerakkan lagi. Lepas nampak dah puas hati, cahaya okey, shadow dah okey, kita boleh teruskan dengan penghiasan kita.
Okey, anda semua boleh ambil masa sepanjang mana yang anda mahu, sebab saya menghias ni mengambil masa berjam-jam. Jadi kita akan sambung kepada video part 2. Nanti saya akan upload untuk anda semua untuk penghabisan bagaimana saya siapkan akuarium ular ni. Okey, nanti tengok ya part kedua. Bye bye.